Okey, Faiz. Ready? Satu, dua, mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Pada semua para penonton yang sudi bersama kita pada malam ini bagi mengikuti program Bual Bicara Ilmiah bagi siri yang ketiga. Pada malam ini, FITC ataupun Pusat Inovasi dan Teknologi Sukan terus menganjurkan program Bual Bicara siri tiga secara berterusan. Pada siri satu sebelum ini, kita telah mengupas bagaimana para graduan anjuran untuk memohon ataupun memperolehi profesional teknologi, dan siri kedua kita mendedahkan ataupun menerangkan kaedah psikologi sukan bagi para graduan dalam doktor psikologi. Dan bagi siri yang ketiga ini, bual bicara ilmiah kita membawa tajuk pendedahan atlet dan graduan sukan ke arah keusahawanan sukan dalam menjamin masa depan. Pada malam ini, program kita juga akan disampaikan oleh Yang Terhadapi Siti Muhammad Rashid. Beliau merupakan Timbalan Pengarah Pusat Inovasi dan Teknologi Sukan dan merupakan syarah kanan di Sekolah Kejuruteraan Bioperubatan dan Sains Kesihatan. Okey, bagi tajuk pada malam ini, ke arah keusahawanan sukan, kita menekankan rendahan kepada atlet dan graduan sukan. Seperti yang kita sedia maklum, ramai atlet sudah bergiat ataupun aktif dalam bidang perniagaan. Kita boleh lihat seperti Safi tadi dalam membuka satu restoran nasi padang, dan walaupun beliau masih aktif dalam bidang sukan iaitu bola sepak. Dan kita boleh lihat pemain paling bernilai iaitu Safawi Rashid juga aktif dalam bidang perniagaan, walau beliau merupakan pemain bola sepak profesional. Dia telah saya tahu beliau menjual rokok ekor dan juga pakaian hari raya dan sebagainya. Kenapa bidang pesawat ni amat penting bagi para atlet? Kerana kita tahu jangka hayat seseorang atlet itu dalam bidang sukan tidaklah berapa. Ada kalanya mereka dapat bergiat aktif dalam bidang sukan ini hanya 10 hingga 20 tahun. Namun ada yang cuma bertahan 5 tahun. Mungkin mereka terlibat dalam kecederaan yang begitu. Sebelum ini, seperti yang kita tahu, bekas pemain bola sepak Terengganu dan PDRM, iaitu saudara Muhammad Faizal, telah terlibat dalam satu kemalangan jalan raya dan telah mengakibatkan beliau mengalami kecacatan kekal di mata kanan beliau, dan beliau terpaksa untuk bersara awal daripada sukan bola sepak. Walaupun beliau telah bersara dalam dunia bola sepak, beliau telah menjalankan satu perniagaan untuk menjamin masa depan beliau. Apa yang saya tahu, selepas membuat beberapa kajian, beliau telah mengadakan atau menjalankan aktiviti perniagaan, iaitu perniagaan jentol bagi menyewakan kepada penyewa yang mahu dalam bidang hartanah. Selain itu, baru-baru ini kita digemparkan dengan seorang atlet iaitu saudara Azmi Yusof telah mengundur diri daripada sukan bola sepak. Beliau merupakan pemain bola sepak bagi negeri Kedah. Dan apa yang saya tahu, beliau telah membuka satu pusat tahfiz iaitu Pusat Pengajian Azmi Yusof. Dan beliau juga telah mengadakan ataupun menjalankan aktiviti perniagaan dalam bidang sukan iaitu pakaian sukan, dan lebih tepat iaitu beliau menjual seluar tad kepada atlet-atlet bola sepak terutama. Okey, tanpa kita melengahkan masa, kita akan bersama Dr. Hadafi Fitri bagi tajuk pendedahan atlet dan graduan sukan ke arah keusahawanan sukan dalam menjamin masa depan. Okey, Doktor. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Sihat, Doktor? Sihat, Alhamdulillah. Doktor. Doktor, tanpa membuang masa, saya akan serahkan program ini pada Doktor untuk mengupas tajuk kita pada malam ini. Silakan, Doktor. Terima kasih diucapkan kepada saudara Faizrin Fauzi
kerana menjadi moderator kita pada malam ini. Terima kasih juga diucapkan kepada Facebook Sports Innovation and Technology Center kerana menyediakan wadah platform untuk siaran kita pada malam ini juga. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya akan membuka slide presentation kita pada malam ini. Sebentar ya, saya buka slide view dahulu. Okey, Faiz nampak tak? Okey, Dr. Clear Dr. Okey, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Ramai yang bertanya kepada saya kenapa saya memilih tajuk keusahawanan sukan kali ini. Ini adalah atas kerana tuntutan semasa. Baru-baru ini kita dikejutkan berita di media massa tentang hala tuju dan masa depan atlet sukan kita. Jadi saya mengambil inisiatif ini untuk membantu atlet dan graduan sukan bersedia supaya mempunyai plan B selepas bersara di dalam arena sukan. Jadi ramai juga bertanya kepada saya kenapa saya tidak boost program kita pada malam ini. Ini kerana saya ingin orang-orang yang ingin mengetahui sahaja tentang perkara ini untuk klik video ini yang akan tersimpan di dalam platform Facebook Sports Innovation and Technology Center. Jika anda terlepas, jangan risau. Jika anda tidak sempat pada malam ini juga, jangan risau. Anda boleh klik semula link yang tersedia di dalam Facebook Sports Innovation and Technology Center dan mendengar tentang ilmu keusahawanan yang ingin dikongsi pada malam ini. Jika kita lihat pada slide di hadapan, ia melibatkan buku Sport Business Management. Jika 10 tahun dahulu, buku yang saya belajar spesifik kepada sport business sahaja. Tetapi di atas arus kemodenan masa, terdapat buku Sport Business Management, terdapat buku The Business of Sports Management oleh Bish and Chadwick, keluaran Pearson, bermakna ilmu perniagaan itu telah disatukan dengan ilmu pengurusan. Jadi kita tidak boleh ketinggalan lagi. Kita harus rajin mencari ilmu perniagaan. Baik, jadi pada malam ini fokus saya lebih tertumpu kepada sukan. Jadi saya memohon maaf jika tiada kaitan dengan perkara-perkara lain. Sekali lagi, sebelum kita pergi lebih jauh, saya ingin highlightkan terdapat 3 entiti sukan yang berbeza di dalam Universiti Teknologi Malaysia, iaitu Sports Innovation and Technology Center yang berfungsi sebagai pusat penyelidikan. Yang kedua, terdapat School of Education yang melahirkan pelajar-pelajar ijazah sarjana muda pendidikan sains sukan. Dan yang ketiga, UTM Sports Excellence yang berfungsi untuk menjaga hal-hal sukan di dalam UTM. Seperti membawa atlet ke pertandingan.
Baik, isi kandungan kita pada malam ini akan berkisar kepada silibus UTM yang saya pelajari semasa saya menuntut di saiz sukan UTM. Yang kedua, inisiatif sendiri bagaimana kita ingin mendapatkan ilmu perniagaan. Yang ketiga, penglibatan dalam kelab dan persatuan semasa belajar di universiti. Dan yang terakhir, pendedahan keusahawanan. Okey, jadi ini adalah overview kita pada malam ini. Baru-baru ini kita digegarkan Khalid Jamlus ingin lelong kasut emasnya kerana masalah kewangan dan demi keluarga. Untuk pengetahuan rakan-rakan pelajar-pelajar di luar sana, Khalid Jamlus suatu ketika dahulu adalah merupakan penyerang yang terkenal pada sekitar tahun 2000 hingga 2005. Beliau banyak menjaringkan gol dan banyak membantu kejayaan pasukan Perak dan Malaysia. Jadi, ini adalah antara isu-isu yang berbangkit. Seterusnya, kita juga terdengar isu lepasan sekolah sukan hilang arah, tiada hala tuju. Kita juga mendengar kesian atlet sekarang, allowance dipotong dan jurulatih terpaksa cari sendiri. Malah nasib mereka tidak didengari. Ini adalah antara isu-isu yang berbangkit di media massa. Jadi, pada malam ini, saya akan menerangkan bagaimana pentingnya silibus yang telah diterapkan kepada pelajar-pelajar, terutamanya UTM. Semasa saya belajar adalah ijazah sarjana muda sains serta pendidikan sains sukan. Bagaimana penerapan silibus yang melahirkan seseorang itu sebagai job creator. Okey, sedikit tentang moto UTM. Moto UTM adalah kerana Tuhan untuk manusia. Dan untuk pengetahuan semua, pada waktu saya belajar ketika itu, tagline UTM adalah menjana, minda, kreatif dan inovatif. Akan tetapi, ia telah ditukar kepada tagline baru iaitu inovatif, entrepreneurial and global. Di mana penekanan entrepreneurial kepada pelajar-pelajar, penerapan keusahawanan kepada pelajar-pelajar supaya pelajar ini mempunyai daya keusahawanan satu hari nanti. Okey, jika dilihat melalui transkrip saya iaitu ijazah sarjana muda pendidikan serta sains sukan, subjek yang saya pelajari adalah subjek perniagaan sukan iaitu sport business. Dan di dalam subjek sport business, kami diajar untuk berniaga. Dan saya masih ingat lagi, kami telah dipecahkan kepada 5 hingga 6 grup, di mana setiap grup perlu melakukan perniagaan sukan. Dan apa yang grup saya lakukan adalah melakukan perniagaan sukan jenis pelancongan sukan, di mana kami melakukan poster trip ke Taman Negara Tanjung Piai, di mana kami melakukan poster, kami mencari peserta dan kami mengumpulkan peserta dan membawa mereka trip ke sana. Ini adalah contoh bagaimana semasa kami belajar sains sukan, kami telah diterapkan ilmu sport business. Yuran yang ingin ditetapkan, adakah melalui yuran tersebut kita mampu pulang modal semula, dan adakah melalui yuran tersebut kita boleh memberi cenderahati dan sebagainya. Okey, seterusnya di dalam kos ijazah sarjana pendidikan serta sains sukan, kami juga belajar seperti subjek-subjek sukan.
antara contoh yang boleh dilihat di dalam slide seperti subjek rugby, subjek netball, subjek hoki dan pelbagai lagi jenis subjek seperti gimnastik, seperti renang dan sebagainya. Apa yang menariknya semasa kami pelajari dalam subjek-subjek sukan ini, kami dikehendaki menganjurkan kejohanan pertandingan sukan, iaitu sports event management. Jadi bayangkan ada berapa jenis sukan yang kami harus pelajari dan kebanyakan sukan yang kami belajar, kami perlu menganjurkan pertandingan sukan. Itu adalah contoh bagaimana penerapan keusahawanan yang diberikan kepada pelajar-pelajar sains sukan supaya mereka boleh menganjurkan pertandingan, boleh mencari peserta untuk bertanding dan boleh menguruskan pertandingan dengan baik. Dan selain daripada itu, semasa saya belajar sains sukan UTM juga, sains sukan UTM menganjurkan Malaysia Book of Record larian 100 jam tanpa henti. Jadi kami melibatkan diri untuk mendapat ilmu soft skill yang tidak dapat di dalam kelas. Selain itu, saya pasti pelajar-pelajar universiti di luar sana juga mempunyai pelbagai program di dalam kolej. Antara contoh program kolej yang dianjurkan di UTM, kayuhan kutipan dana Palestin daripada Johor ke Perlis. Kami melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti ini untuk mendapatkan ilmu soft skills tersebut. Ini adalah contoh bagaimana program tersebut dianjurkan. Setiap hari kami perlu mengayuh sejumlah 100 km sehinggalah sampai ke Perlis. Dan kami berjaya mengumpulkan dana dan dana tersebut diserahkan kepada Palestin. Dan selain daripada silibus sains sukan yang kami pelajari, sebelum itu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada bekas-bekas pensyarah saya seperti Prof. Madya Dr. Zainal, Prof. Madya Dr. Anizu, Prof. Hafiz, Dr. Halijah, Dr. Asha, Dr. Hafiz, Dr. Syarul Ridwan, Dr. Hafizah dan lain-lain. Kerana saya akui semasa kami belajar, kami mendapat ilmu soft skill dan ilmu keusahawanan sepanjang 4 tahun kami belajar di dalam sains sukan UTM. Seterusnya, apa inisiatif sendiri yang kami lakukan? Kami belajar ilmu berniaga. Bagaimana kami belajar ilmu berniaga? Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan dan pelajar-pelajar sekalian lihat di dalam transkrip ini, kami mempunyai subjek outdoor education. Subjek outdoor education ini adalah seperti melakukan aktiviti kayak, melakukan aktiviti jungle trekking, mendaki gunung, melakukan aktiviti perkemahan dan sebagainya. Jadi, dengan ilmu yang kami pelajari di tahun 2 semasa pengajian, kami gunakan ilmu ini untuk melakukan kerja-kerja part-time di hujung minggu. Seperti mana yang kita tahu, terdapat pelbagai sekolah di sekitar Johor dan cikgu-cikgu akan menghantar pelajar-pelajar sekolah di awal tahun untuk mengikuti kamp-kamp seperti kamp kepimpinan, kamp motivasi dan pelbagai jenis kamp. Jadi kami sebagai pelajar sains sukan mengambil inisiatif ini untuk bekerja part-time. Dan di samping bekerja part-time di hujung minggu, kami juga mendapat allowance. Jadi duit itu bolehlah digunakan untuk menanggung pengajian kami. Ini adalah contoh aktiviti yang kita lakukan di dalam hutan. Dan ini adalah contoh sekolah-sekolah yang menghantar pelajar-pelajar mereka di dalam kamp. Dan di dalam kamp tersebut, kami merupakan facilitator yang menjaga pelajar-pelajar ini. Dan seterusnya,
Selain daripada inisiatif sendiri bekerja secara part-time di dalam kawasan perkhemahan, kami juga mengambil inisiatif sendiri bekerja sebagai Event Management Team, EMT, di bawah seliaan UTM Sports Excellence. Selalunya di bawah unit sukan, mereka akan menganjurkan pelbagai jenis pertandingan sukan dalam tempoh setahun. Jadi, unit sukan telah menubuhkan EMT, Event Management Team, terbuka kepada mana-mana pelajar untuk terlibat dalam tim tersebut dan allowance makan dan allowance bekerja diberikan. Jadi, kami mengambil inisiatif ini untuk belajar tentang event-event sukan melalui penyertaan Event Management Team di bawah kelolaan UTM Sports Excellence. Dan selain daripada itu, apa usaha-usaha yang dilakukan? Ini sebagai contoh apabila saya menjadi seorang pensyarah, walaupun apa-apa jua subjek, pasti saya akan menerapkan ilmu business innovation. Mudah sahaja, ambil kertas manjung, bahagikan kepada kumpulan dan minta pelajar melakukan aktiviti inovasi dan kreativiti mereka, membayangkan bagaimana untuk membina pusat sukan mereka ataupun apa-apa sahaja yang boleh mereka membentuk kreativiti mereka. Ini adalah contoh bagaimana penerapan ilmu keusahawanan dan inovasi diterapkan kepada pelajar-pelajar. Dan seterusnya, penting ya, ramai yang apabila sambung belajar di universiti ataupun sambung belajar di mana-mana kolej, mereka tidak mahu aktif dengan kelab dan persatuan kerana mereka ingin memberi penumpuan sepenuhnya kepada pelajaran. Ya, benar akademik itu penting, akan tetapi untuk mengasah bakat dan soft skill, anda perlu terlibat dalam aktiviti kelab dan persatuan. Sebagai contoh, di dalam UTM, di bawah kendalian Sports Innovation and Technology Center, kami mempunyai 2 kelab, iaitu Kelab Sains, Inovasi dan Teknologi Sukan dan eSports Club UTM. Kedua-dua kelab ini baru sahaja ditubuhkan 2 tahun yang lalu. Ini adalah contoh aktiviti pelajar kelab eSports UTM. Walaupun baru sahaja ditubuhkan, tetapi mereka mempunyai keahlian seramai 300 orang. Jadi, untuk pengetahuan semua, di dalam zaman kegawatan ini, pasti pengurusan kelab dan persatuan tidak mendapat dana yang besar. Seperti sewaktu saya belajar dahulu, kami mendapat dana yang besar. Tetapi mereka kini, dana yang disediakan untuk mereka amat kecil. Jadi saya memberi pendedahan kepada mereka bagaimana apa yang mereka perlu lakukan supaya dengan dana yang kecil tetapi dapat menganjurkan event-event yang besar. Jadi di sinilah penerapan ilmu keusahawanan yang diberikan kepada mereka, bagaimana untuk mencari sponsor, bagaimana untuk menjimatkan kos, di mana untuk perkara yang boleh mendatangkan keuntungan. Dengan dana yang terhad, mereka mampu menganjurkan UTM Arena, iaitu pertandingan e-sports di kalangan pelajar-pelajar UTM. Seterusnya, Kelab Sains, Inovasi dan Teknologi Sukan pun sama, dengan dana yang terhad, tetapi pelajar-pelajar yang terlibat di dalam kelab ini mampu melaksanakan aktiviti-aktiviti yang dianjurkan. Sebagai contoh, aktiviti Bulan Sukan Negara, pelajar Kelab Sains, Inovasi dan Teknologi Sukan menganjurkan pertandingan Strong Fit di dalam UTM. Selain itu, pelbagai program, walaupun dana terhad, kita boleh lihat hadiah hanya disediakan tempat pertama RM50, tempat kedua RM30,
tempat ketiga RM20, Room Workout Challenge. Room Workout Challenge ini dianjurkan sewaktu PKP, di mana pada waktu itu pelajar-pelajar tidak dibenarkan keluar sesuka hati. Jadi, kelab KSID mengambil peluang ini menganjurkan pertandingan dengan dana yang terhad. Jadi inilah yang ingin saya beritahu kepada pelajar-pelajar yang berada di luar sana. Tanpa anda sedari, penglibatan anda dalam kelab dan persatuan secara tidak langsung melahirkan bakat anda di dalam keusahawanan. Dengan dana yang terhad, dengan pelbagai halangan, anda tetap mampu menganjurkan program. Dan yang terakhir, ini kita dah sampai fasa terakhir pada malam ini, pendedahan tentang keusahawanan sukan. Baru-baru ini, Universiti Kebangsaan Malaysia telah menganjurkan program keusahawanan sukan, di mana setiap universiti boleh menghantar pelajar-pelajar mereka untuk belajar di dalam bidang keusahawanan sukan. Tetapi jangan risau jika anda tidak berpeluang menyertai program tersebut. Terdapat pelbagai peluang yang ada di luar sana. Sebagai contoh, apabila saya menjadi pensyarah, pelajar-pelajar yang terlibat di dalam bidang master dan PhD, saya mendedahkan mereka kepada aktiviti-aktiviti keusahawanan. Bagaimana mereka boleh disambil mencari subjek untuk melakukan penyelidikan, mereka juga boleh melakukan servis dalam penyelidikan yang mereka lakukan. Sebagai contoh, servis rehabilitation exercise, servis sport massage terapi, servis dry needling. Jika kita lihat kat sini, servis dry needling ini adalah sebenarnya merupakan kajian pelajar saya melakukan the combination effect of dry needling and rehabilitation exercise in non-structural scoliosis. Di samping melakukan kajian, mereka juga melakukan keusahawanan. Dan seterusnya, ramai yang tidak tahu kalau dalam bidang sukan, institut yang paling utama adalah Institut Sukan Negara yang terletak di Bukit Jalil. Tetapi kalau di dalam bidang perniagaan, institut yang menguruskan perniagaan ini dinamakan Institut Keusahawanan Negara. Jadi, pelajar-pelajar ataupun tuan-tuan yang berada di luar sana, apa yang perlu tuan-tuan dan puan-puan buat, buka laman website Institut Keusahawanan Negara, terdapat berpuluh-puluh, beratus-ratus program kelas keusahawanan yang dianjurkan dengan kos yang paling murah daripada RM20 hinggalah ke 200, 500, 1000 dan sebagainya. Jadi jangan lepaskan peluang, buka laman website Institut Keusahawanan Negara, dapatkan ilmu-ilmu perniagaan di dalam website tersebut. Dan selain itu, untuk mula berniaga, perkara yang paling asas dan paling penting adalah mengetahui bagaimana untuk melakukan rancangan perniagaan. Jadi, pasti ramai yang tertanya-tanya, apa perniagaan yang ingin mereka lakukan. Untuk pengetahuan semua, semasa saya bermula berniaga, saya tidak fikir apa yang saya nak berniaga. Saya pergi ke pejabat Suruhanjaya Pendaftaran Perniagaan SSM. Saya pergi sana, saya fikir di sana, saya tulis di borang dan saya hantar dengan bayaran RM200 untuk enterprise. Dan pada waktu itu saya tidak mempunyai apa-apa perancangan. Tetapi disebabkan saya percaya pentingnya perniagaan, di mana ia boleh dijadikan sumber rezeki kita apabila kita menghadapi masalah suatu hari nanti. Okey, selain daripada belajar tentang membuat rancangan perniagaan, adik-adik, pelajar-pelajar di luar sana perlu belajar bagaimana untuk membina business model canvas. Yang ini saya belajar 10 tahun yang lalu, lebih kurang 10 tahun yang lalu. Tetapi yang baru-baru ini
dah ada model yang baru dinamakan Business Lean Canvas. Tidak mengapa, baru ataupun lama, yang penting belajar bagaimana untuk mengetahui tentang cost structure, tentang customer segment, tentang key activity perniagaan kita, apa sebenarnya perniagaan yang kita lakukan. Jadi cuba lakukan benda ini. Tuan-tuan dan puan-puan tidak perlu risau kalau tidak mampu pergi ke kursus sekalipun, boleh search di dalam YouTube untuk belajar tentang ilmu perniagaan ini. Okey, bagaimana saya nak berniaga? Saya tak ada modal, saya tak ada duit. Cakap senang lah. Kan? Mana ada duit? Mana nak cari duit? Siapa yang nak bagi duit pada saya? Ya, tuan-tuan dan puan-puan semua, sebelum saya berniaga, saya juga tidak ada duit, akan tetapi saya menggunakan platform geran-geran perniagaan yang ditawarkan di dalam media massa. Ni antara contohnya adalah Geran Super, Geran Perniagaan, dan antara lainnya Geran Tekun Nasional, Geran Mara, Geran Crash dan pelbagai jenis geran. Jadi ini adalah antara yang boleh adik-adik buka, tengok dan belajar untuk melakukan permohonan geran untuk memulakan perniagaan. Dan selain daripada belajar tentang perkara-perkara teori tersebut, anda perlu melakukan praktikal, berani mencuba. Ini adalah percubaan pertama saya. Saya berniaga kecil-kecilan, berniaga di pasar tani pada pukul 7 hingga 10 pagi. Kita buka booth, belajar berhadapan dengan customer. Ramai orang cakap senang lah kan, cuba kita jual barang. Mampu atau tidak. Jadi ini adalah antara perkara yang saya cuba belajar dan tempuhi. Dan seterusnya, semasa saya belajar dahulu, saya pernah ditanya, daripada sepanjang tempoh 4 tahun saya belajar, subjek apa yang saya paling minati? Saya cakap saya paling minat adalah subjek training method. Kerana dalam subjek training method itu saya belajar gym, saya belajar angkat berat dan sebagainya. Jadi saya sangat minat subjek itu. Jadi disebabkan passion dalam subjek itu, saya melakukan perniagaan membuka gym. Ini adalah gym saya di Ipoh, menggunakan geran-geran perniagaan yang ada, menggunakan ilmu sukan sepanjang 4 tahun saya belajar dengan membuka gym di Ipoh. Dan jika kita lihat, ramai yang tanya saya, kenapa kau buka gym sedangkan gym dah banyak orang buka, kan? Mesti susah nak bersaing sebab ramai dah buka. Jadi itulah pentingnya kita pergi kursus keusahawanan yang disediakan oleh Institut Keusahawanan Negara. Bezanya gym saya dengan gym yang lain, saya menyediakan platform kelas di tingkat 2. Jika kita ingin lakukan kelas teori seperti kelas gym ke, kelas fizikal ke, kita boleh belajar di tingkat 2 dan kita belajar praktikal di bawah. Dan pada masa sama, di tingkat 3 adalah bilik mesyuarat dan tempat staf saya bekerja. Dan akhir sekali, terima kasih saya ucapkan kepada UTM. Saya pasti ramai yang di luar sana tidak tahu tentang kos ijazah sarjana muda sains serta pendidikan kurungan sains sukan. Jika tidak baca betul-betul, pasti ramai yang tidak sangka di dalam UTM ada kos sains sukan. Tetapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada UTM kerana kat bawah tu kita boleh lihat tagline dia, inovatif, entrepreneurial and global. Memang betul UTM telah menerapkan entrepreneurial kepada pelajar-pelajar dan memang betul di dalam silibus yang saya belajar sains sukan UTM yang telah saya tunjuk daripada mula hingga habis berkaitan ilmu-ilmu perniagaan yang saya perolehi. Dan yang terakhir, begitulah tentang kehidupan. Kejayaan itu adalah sesuatu perjalanan, dia bukan suatu perhentian.
Jadi nasihat saya kepada pelajar-pelajar di luar sana, teruskan berjuang dan jangan mudah give up dalam apa jua perkara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Fauzi. Okey doktor, terima kasih doktor. Terima kasih atas perkongsian yang saya rasa amat memberi manfaat kepada atlet di luar sana untuk mencuburi bidang keusahawanan ini. Apa yang saya boleh katakan di dalam BPM turut menyediakan subjek-subjek dalam business management walaupun dalam bidang sains sukan supaya mereka dedah dalam dunia keusahawanan ini. Kerana itu amat baik supaya mereka dapat membuka mata. Mereka tidak sahaja tidak saja duduk di dalam bahagian sukan, tetapi mereka boleh menjadi seorang usahawan di masa akan datang. Dan saya pasti di dalam subjek ini mereka boleh mengasah secara direct ataupun secara langsung untuk mengasah soft skill mereka. Dan dalam UTM bukan sahaja di dalam subjek, malah banyak kelab-kelab yang boleh mereka asah mereka punya soft skill untuk mendapatkan sponsor dan sebagainya dan belajar semata-mata. Dan bagi saya untuk student ataupun atlet yang ingin mendapatkan modal, kadang kita nak berniaga ni tak ada modal. Seperti yang doktor terangkan tadi, pihak kerajaan itu sendiri banyak memberi dana-dana yang mereka boleh dapatkan dan boleh cari di internet sahaja. Okey doktor, di sini saya terdapat beberapa soalan. Okey doktor, soalan yang pertama, sekiranya saya ni lah atlet sepenuh masa, di mana saya boleh belajar ilmu keusahawanan ni doktor? Ya, terima kasih kepada Pak Izrin. Kalau atlet di mana ingin menuntut ilmu tentang sukan di Institut Sukan Negara. Akan tetapi, kalaulah sesiapa orang awam ingin belajar tentang perniagaan, boleh belajar di Institut Keusahawanan Negara. INSCAN nama dia. Jadi, rajin-rajin membuka laman website, tengok pelbagai kursus yang mereka anjurkan setiap bulan. Pasti ada lebih kurang 10 hingga 20 jenis kursus yang dianjurkan. Daripada harga RM20 hinggalah ke RM3,000 ataupun RM5,000. Jadi boleh pilih yang murah-murah dahulu, belajar tentang ilmu-ilmu asas perniagaan. Okey, terima kasih doktor atas penerangan. Okey, kita untuk dapatkan ilmu sains sukan, kita boleh ke ISN. Tapi untuk ilmu keusahawanan, kita boleh ke ISN, iaitu Institut Keusahawanan Negara. So, sekarang ni kita boleh lihat nak dapat ilmu dalam bidang perniagaan ni di mana-mana saja. Di dalam Facebook, walaupun sekarang kita boleh dapat secara live. Dan perlu membayarlah beberapa yuan yang disediakan oleh beberapa syarikat. Okey doktor, soalan yang kedua, bagaimana saya ingin mulakan berniaga sedangkan saya tidak mempunyai sebarang modal? Ya, ini adalah persoalan awal sewaktu saya mula berniaga dulu. Saya seperti semua orang, kita mesti tertanya-tanya bagaimana kita nak cari modal, pada siapa yang kita nak pinjam, dan pasti kita akan takut untuk berfikir untuk berniaga apa. Pasti kita takut untuk berfikir untuk berniaga apa. Jadi, seperti yang saya tunjukkan di dalam slide tadi, terdapat berpuluh-puluh jenis geran perniagaan yang telah diuruskan ataupun ditawarkan oleh kerajaan untuk melahirkan usahawan-usahawan di Malaysia. Jadi, jangan takut hanya mengambil borang, isi borang, lampirkan rancangan perniagaan, dan kemudian jika berjaya, mereka akan memberi sejumlah duit untuk memulakan perniagaan. Okey, terima kasih doktor. So, kita boleh katakan pihak kerajaan sendiri tu menggalakkan peniaga-peniaga baru ataupun peniaga kecil untuk mula berniaga dan mereka pihak kerajaan sedia membantu untuk kita mendapatkan dana daripada mereka. Okey, soalan yang ketiga doktor ataupun soalan yang terakhir, bisnes apa yang sesuai saya buat dan lakukan jika saya seorang atlet sukan?
Okey, terdapat dua jawapan. Jawapan yang pertama, apabila kita ingin melakukan bisnes, kita ingin menyelesaikan masalah orang yang di luar sana. Apa masalah yang ada di luar sana? Jadi kita lakukan bisnes tersebut untuk menyelesaikan masalah mereka. Dan yang kedua adalah bisnes yang kita lakukan kerana passion yang kita buat. Big why kita, iaitu passion. Jadi apabila kita mengalami masalah, ia akan pasti dapat membantu kita untuk sustain. Sebagai contoh, saya berniaga bukan kerana hendak menjadi seorang jutawan. Saya berniaga kerana ingin membantu keluarga saya, membantu family saya. Jadi dengan kedai yang saya ada, family saya boleh gunakan untuk melakukan pelbagai aktiviti-aktiviti perniagaan mereka. Jadi itu adalah kenapa saya membuka perniagaan gym, kelas dan ada pejabat. Jadi sama juga yang di luar sana, ada dua, berniaga mengikut passion ataupun berniaga untuk menyelesaikan masalah yang ada di luar sana. Okey, terima kasih doktor. So memanglah kita kalau nak berniaga, kita kena buat benda yang kita minat. So berniaga, kalau kita berniaga benda yang kita tak minat, saya rasa baru jalan je lah. Kebanyakan orang macam tu lah, dia nak mencuba sesuatu benda, orang ni berniaga makanan, dia nak berniaga makanan, tetapi jika tidak tahu untuk menjaga dan itu akal dan memang baru jalan lah, saya boleh katakan. Okay, doktor, saya rasa itu saja pada malam ini. Terima kasih kepada semua para penonton yang sudi menonton FB Live kita pada malam ini. InsyaAllah akan ada jual bicara ilmiah ini ketiga dan kami akan sentiasa mengemasi maklumat di FB SITC. Sekian saja daripada kami dan selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum.